Dan berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu memberi manfaat kepada golongan yang beriman. Jadi Alhamdulillah kita bertemu kali ini ialah kita harapkan bertemu sekarang ialah dengan nikmat iman dan nikmat Islam yang Allah beri. Kerana iman juga kita bertemu, insyaAllah. Sebenarnya aku tak adalah sebenarnya tak sempat nak ni apa pun, cumanya apa yang sekadar nak berkongsi sikit je lah. Kan ramai yang masuk, rupa-rupanya sikit je, tapi tak apalah. Memandangkan adik-adik yang masuk sekarang ni bukanlah adik-adik yang calang-calang, maksudnya pada akak lah. Walaupun aku nak banding aku sebenarnya tak adalah follower sangat. Mungkin anak-anak murid sekolah je lah follow pun, bukan follow dekat media sosial lah kan. Maksudnya kalau berbagi nombor telefon bekat berdaru, mesej anak-anak murid mesej WhatsApp ni, tapi saja tak nak bagi. Minta maaf lah dekat dia pun nak mengundi juga. Okay, bila adik-adik masuk apa gambar kenang-kenangan dalam memang bila kita tengok gambar ni kita akan terkenang zaman kita yang dulu. Tapi jangan kita lupa apa yang kita telah perjuangkan, apa yang kita telah dapat masa kita dalam kenangan kita gambar. Kenangan gambar mungkin kita kena buat apa, kena buat aktiviti apa dan sebagainya. Tapi yang paling kita kena ingat tanggungjawab kita. Walau macam mana sekalipun keadaan yang berlaku, walaupun di luar sana macam-macam, walaupun kita sekarang dah tak duduk dalam jemaah, dah tak terikat, tak ada siapa nak kata apa bila kita nak buat apa pun. Okay, sekarang ni bila kita tengok dia macam tak putus-putus benda yang nak di-viralkan. Kadang-kadang benda tu tak perlu pun, tapi bila kita nampak ada yang orang mula viralkan ataupun orang mula bising lah senang cerita kat FB. Akak boleh cerita kat FB je ni, sebab akak memang tak ni yang lain, Twitter ke Instagram memang sengaja tak nak pun. Sebab rasa kalau siapa pernah dengar apa Kak Arin, siapa yang kenal Kak Arin kan, Kak Arin pernah cakap lah pendakwah ni kena ada Instagram. Minta maaf lah personal ni, lemah sikit babak ni. Ya Allah, kenapa ni lah. Orang Kelantan kita tak sempat nak cara. Jadi babak Instagram memang akak tak tahu. Cuma yang FB je lah. FB tu pun kalau ikut tu dah nak, orang kata apa, nak berhenti dah pun. Tapi bila tengok kita ingat balik tanggungjawab kita. Balighu anni walau ayah. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat yang selalu kita dengar masa dekat kampus dulu, tak pastilah zaman adik-adik semua dengar ke tak. Ni zaman kursus selalu sangat. Man qala la ilaha illallah fahuwa da'i. Lepas tu ad-da'i ilal khair kafa'ilihi. Okay, tu dua ayat yang ada ad-da'i kita maaf Allah, ni nak apa? Okay. Ya, ayat yang pertama tadi, man qala la ilaha illallah fahuwa da'i. Kalau tak silap tu bukan hadis ni. Siapa yang boleh tolong ni? Okay, ayat tu maksudnya bila kita ucap kalimah la ilaha illallah fahuwa da'i, kita da'i. Da'i ni tak semestinya tunggu kita baik dulu. Jadi duduklah kat tempat mana pun, kalau kita sebagai tukang masak, kalau kita sebagai apa lagi yang adik-adik dalam duduk kat tempat mana pun, jadilah orang yang menjadi memperbaikkan bi'ah di situ. Bukan kita pun jadi rempah ratus yang memburukkan lagi suasana. Sebab apa, da'i ni tak semestinya kita kena ajak, kita kena mengajar macam ustaz-ustazah. Tak semestinya, asalkan apa saja yang Islam aja
kita cuba praktikkan dalam diri kita sendiri dan kita cubalah setakat mana yang boleh. Kalau tak boleh sangat, kita contoh kita dakwah bilhal sahaja. Jadi janganlah bila orang bila kita nampak orang mula bagi apa troll apa. Minta maaf lah yang sekarang ni kan. Sekarang ni ayat tu nak cakap tak sanggup, tapi sebenarnya walaupun apa yang Prof Hayat sebut tu mungkin ada lah maksud dia. Tapi sebenarnya bila fikir balik ni benda tu tak perlu pun sebenarnya kita nak bagikan isu. Kenapa kita tak keluarkan isu-isu daripada Al-Quran untuk kita sampaikan di laman sosial daripada kita nak ulah kata-kata manusia ni. Kata-kata manusia ni takkan habis. Kalau satu kumpulan ni cakap dia setuju yang ni, ya satu kumpulan lagi tak setuju. Jadi sampai bila pun tak akan habis. Mungkin sekarang ni isu ni, lepas ni isu lain pula. Sampai bila pun tak habis. Jadi jadilah kita ni ada saja isu apa pun kita cuba keluarkan daripada ayat Al-Quran. Bukan yang kita nak patah balik, bukan kita nak tuju balik kepada masyarakat, tapi kita sampaikan apa saja isi Al-Quran. Tak semestinya apa yang tak semestinya berkaitan dengan apa yang orang sedang viral. Kadang-kadang ada isi Al-Quran yang kita tak sempat nak keluarkan pun. Jadi kita cuba setakat mana yang kita mampu. Ataupun kalau kita mungkin tengah baca Al-Quran, ada yang kita ada baca ilmu lebih, ilmu tambahan yang lebih, boleh je kita kongsikan. Daripada kita nak mengulas isu sampai bila tak habis. Kita takut yang paling kita takut tengah-tengah duk ulas isu, kita pun emosional. Masa itulah umur kita yang tak habis. Itu yang kita bimbangkan. Jadi kita tak naklah kita ni dah susah-susah kan dapat tarbiyah, bukan senang. Nak sampai nak kena berguling-guling dekat dekat tamrin kan. Tapi bila keluar tak jadi apa pun. Kita yang mungkin kita kata tak sepatutnya tamrin macam tu. Tak apalah, buat tamrin tu macam mana tu tak kisahlah. Asalkan kita dapat sesuatu yang baik untuk kita. Okay, Azad ke kat sana? Tak lagi. Tak lagi. Okay, last. Okay, yang terakhir, kalau ingat lagi perkataan mutaba'ah amal. Mutaba'ah amal yang kita masa zaman kampus dulu kan. Ya Allah, ni nak apa Nan? Okay, nah. Okay, mutaba'ah amal. Dulu masa ingat lagi masa zaman Kak Usna dulu, Kak Usna sempat dengan batch Syira lah, SI. Kalau mutaba'ah amal ni memang kita bersungguh lah kan. Sampai buat sebelum subuh tu dah sampai dah SMS berantai. Dah sampai dah SMS berantai kejut kiam. Okay, kita harapkan sampai sekarang apa yang kita dah cuba buat zaman kampus dulu, kita cuba buat tapi mungkin tak mampu nak buat macam dulu. Tapi kita cuba istiqomahkan apa amalan yang kita mampu buat. Sebab apa? Cabaran sekarang ni dia boleh sampai boleh menguji akidah kita. Jadi kalau amalan kita tak kuat, sampai satu masa kita boleh mempersoalkan ujian-ujian yang berlaku di sekitar kita. Macam kita tengok sekarang cabaran ujian COVID-19 ni kan. Mungkin kita kata sebab konspirasi itulah inilah bagai kan. Tapi sebenarnya kalau kita, Allah dah sebut dah. Apa ayatnya lupa dah Kak. Yang pasal ayat sebut tidak akan berlaku sesuatu musibah kalau bukan dengan izin Allah. Kalau kita nak cerita konspirasi, biarlah orang nak buat konspirasi apa pun, tapi kalau Allah kata tak jadi, tak akan berlaku. Kita dah belajar daripada sekolah rendah tentang rukun iman. Sekarang ni apa yang berlaku, ujian yang berlaku sebenarnya kita kembali kepada menghayatkan rukun iman. Percaya kepada qada dan qadar. Kadang Allah nak uji tu sebenarnya, nak memanggil kita kembali. Mungkin kita terlalu asyik dengan zaman kita. Terlalu asyik. Nanti kalau orang kata ketinggalan zaman. Tapi sebenarnya ketinggalan zaman dengan kehilangan
keimanan kita tu lagi besar sebenarnya. Okay. Sabarlah Kak Asal semua faham kot. Kak cakap ni sebenarnya bukannya tuju kat adik-adikku sangat. Tapi sebenarnya nak ajak kita semualah. Sebab kadang tugas kita untuk bawa biar Islam tu bukan setakat kita jangan lupa tanggungjawab tu. Bukan masa zaman kepo dulu gebak-gebuk kita kan. Nak sebarkan Islam melalui PMI. Bila kita keluar je universiti ni PMI tu dah tak ada dekat tak ada cok dekat dahi kita ni. Walaupun memang tak ada cok pun, tapi walaupun tak ada cok, tapi baju PMI tu kalau Asal pakai baju PMI tu segah sangat dah dulu. Sekarang ni baju PMI dah kita tak pakai. Lepas tu duduk campur pula dekat dengan masyarakat yang kadang-kadang tak ada orang sekeliling kita yang kenal kita. Jadi kalau kita buat apa pun, kalau kita terlalai sikit, kawan tegur. Rasa malu bila tak ikut. Bila tak ikut nasihat kawan kita, sahabat kita. Tapi sekarang ni bila duduk, kalaulah duduk di kalangan sekeliling kita yang tak ada siapa yang memperingati, jangan sampai kita tenggelam dengan bi'ah sekeliling kita tu. Jadi aku rasa dia pun anak ni dah sampai ke depan driver dah ni. Okay. Minta maaf kalau tersalah silap tu, minta maaf ya.